Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ra'alim ulama hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaw fa idza nasitu fadhakkiruni." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja saya adalah manusia seumpama kamu. Saya lupa dan kamu juga lupa. Dan apabila saya lupa, maka ingatkanlah saya, kata Rasulullah. Satu hadis yang ringkas yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya adalah sebuah hadis untuk mengajar dan memahamkan kita semua bahawa sebagai manusia, hadirin hadirat rahimakumullah, banyak perkara yang kadang-kadang kita lupa. Dan bila mana kita lupa, kita perlu diingatkan sebagaimana Allah pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa. Begitulah juga manusia, kita perlu ditegur supaya seandainya kita salah, kita kembali kepada yang betul. Seandainya kita tersesat, kita kembali kepada jalan yang benar. Kenapakah saya bawa pada hadirin hadirat rahimakumullah perkara ini? Kerana kita berada pada malam yang pertama daripada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Seandainya kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui 10 malam yang terakhir, nescaya saya yang sedang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, sudah pasti kita malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki, sebaik saja memasuki hari yang pertama 10 malam yang terakhir Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin mempergiatkan amal ibadahnya. Dan kalau kita melihat keadaan umat Islam, terutamanya di tempat kita ini, apabila mereka melalui 10 malam yang terakhir, kadang-kadang kita sedih. Sepatutnya semakin menuju kepada Ramadan, kita semakin dekat dengan masjid, semakin giat melakukan amal ibadah. Tambah-tambah lagi kita berdepan dengan satu situasi yang sangat menegangkan sekarang ini, bila mana kita diuji oleh Allah dengan COVID-19 yang kita tidak tahu bilakah COVID ini akan berakhir. Kalau kita perhatikan hari ini, dan dalam beberapa hari kes COVID terutama di Selangor ini, dia semakin hari semakin meningkat. Kalau tuan-tuan hadirin hadirat mengikuti perkembangan COVID dalam 1 minggu 2 minggu ni, bagaimana di India dah hampir hadirin hadirat dah hampir lumpuh lah, kalau boleh kita kata, tuan-tuan, termasuk di Kanada. Lalu bila mana kita diuji oleh Allah, kepada siapa kita nak minta? Kepada Allah lah. Dan apabila kita masuki 10 hari yang terakhir Ramadan ini, bagaimana kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyakkan doa. Sebab itulah bila mana umat Islam mereka lupa, maka tanggungjawab kita lah mengingatkan mereka, tuan-tuan ya, supaya mereka kembali kesedar apa yang sepatutnya hadirin hadirat
mereka buat, terutamanya bila mana berada pada 10 hari yang terakhir Ramadan, kerana benda tentu saya dan juga tuan-tuan kita berada pada Ramadan yang akan datang. Ramadan dia tetap hadir walaupun tanpa kita. Tahun depan ni dia ada Ramadan, selagi mana tidak adanya kiamat, tahun depan ni dia ada Ramadan. Kita belum tentu, jazimi pun belum tentu, imbang pun belum tentu ada, termasuk syahid. Tuan-tuan ya, sebab itulah salah satu di antara peranan Rasul yang diutuskan oleh Allah, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Di antara tugas para rasul adalah memperingatkan kepada kaum mereka terhadap pertemuan mereka dengan Allah. Kita akan bertemu dengan Allah, tuan-tuan. Kita akan bertemu dengan Allah. Dan bila mana akan ada di sana pertemuan dengan Allah, apa yang kita nak? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan. Apa yang kita nak bawa kita ke mana kita bertemu dengan Allah? Amal kita lah. Amal kita, tuan-tuan, kita mana kita nak bertemu dengan Allah. Dan amal tersebut sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada Allah, tidak merugikan Allah. Yang rugi seandainya kita tidak beramal, kita yang mendapat untung daripada setiap amal yang diamalkan semasa hidup di dunia, kita juga. Sebab itulah hadirin hadirat rahimakumullah, bila mana Allah berikan peluang kita berada pada bulan Ramadan ini, kita buat sungguh-sungguh, kerana kita tidak tahu bilakah satu masa Allah akan menutup serapat-rapatnya pintu tersebut. Kerana terkadang peluang atau ruang yang diberikan oleh Allah, Allah sempitkan sikit. Contoh tahun lepas kita tak boleh sembahyang, betul kan? Tuan-tuan, Allah sempitkan, Allah tak tutup, Allah sempitkan sekejap. Tahun ini Allah buka balik. Yang ambil peluang, dia ambillah peluang. Tuan-tuan, yang tak ambil peluang, samalah macam tahun-tahun lepas. Tuan-tuan pergi komplek, pergi bazar Ramadan. Saya bukan kata tak penting, benda tu hadirin hadap penting juga, tuan-tuan ya. Tetapi apa yang nak diberikan oleh Allah, dia lebih penting lagi daripada semua perkara tersebut. Tuan-tuan, saya ambil contoh, bukan kata tak penting. Tuan-tuan ya, beli baju seronok, buat kuih, tuan-tuan, itu dunia. Dan benda yang ada di atas dunia ini semua sifatnya tak kekal. Betul tuan-tuan? Kita seronok dengan anak isteri di atas dunia kerana raya. Kalau tak betul cara kita berseronok itu, kita akan terpisah juga, tuan-tuan. Satu masa kelak anak kita, na'udzubillah, dalam neraka, kita dalam syurga, atau isteri dalam syurga, suami dalam neraka, berpisah juga. Baju yang kita pakai di dunia, satu masa dia akan pudar juga, dia akan rosak juga. Tetapi baju yang disediakan oleh Allah untuk kita semua ni, tuan-tuan, dia lebih menarik lagi. Betul tuan-tuan? Tapi orang tak pandanglah benda tu. Orang tak lihat kepada akhirat. Walaupun setiap malam imam mengingatkan kepada makmum, wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah, akhirat itu dia lebih baik, lebih sempurna, lebih kekal, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan ya, memasuki 10 hari yang terakhir ni kita buat sungguh-sungguh. Secara ringkaslah tuan-tuan ya, mungkin telah diberikan peringatan oleh para asatizah yang datang sebelum daripada saya. Kita nak buat apa? Sebaik-baiknya kita hidupkan malam kita ni lah, tuan-tuan ya. Dengan apa? Sekurang-kurangnya untuk melayakkan kita mendapat Lailatul Qadar. Kalau saya lah cuba jaga secara konsisten 10 hari yang terakhir ni, maghrib, isyak, subuh berjemaah. Boleh tuan-tuan? Maghrib, subuh, isyak secara berjemaah. Kan kita tidak tahu dia permulaan Lailatul Qadar ni, masuk maghrib permulaan Lailatul Qadar, berpanjangan sehingga terbit fajar.
Dan sifat malam tersebut penuh dengan rahmat, keberkatan daripada Allah kerana turunnya para malaikat. Dan malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar digambarkan oleh Allah dalam surah yang biasa. Tuan tak dengarlah, tatanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Tatanazzalu ini tentang dia turun satu kelompok dia turun, satu kelompok dia turun, hadirin hadat. Dia tak turun sekali kemudian dah selesai, tak ada. Dan kita tidak tahu dalam kelompok tersebut mana yang akan turun bersama dengannya roh, bukan roh orang mati. Roh dalam ayat tersebut ada Jibril alaihi salam, kita tak tahu. Dirahsiakan oleh Allah bilakah malam Lailatul Qadar. Cuma kita dipermudahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak cari bila 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir itu bila? Witir, malam yang ganjil, 10 malam yang terakhir. Nak lagi mudah, Nabi sebut dalam satu hadis, seandainya kamu lemah, kata Nabi, 3 hari yang terakhir 10 malam yang terakhir Ramadan, fala yaqdiba ahnuk fi sab'il bawaqi, kamu jangan lemah pada 7 hari yang terakhir Ramadan. Maknanya Nabi beri keutamaan pada 7 hari yang terakhir, bukan bermakna tentang malam pertama, malam ketiga tidak diberikan perhatian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan beri perhatian daripada 1 sampai 10. Perkara yang kedua tentang baca Quran. Jangan baca WhatsApp. Baca WhatsApp ini tentangnya kadang-kadang boleh bawa dosa. Tentangnya banyak isu kan, tentang hadirin hadap bergasak soal tentang mufti wilayah, itu pun tak ada adab dulu. Tentang patutnya kita jagalah pandangan kita terhadap orang yang alim. Dia alim, tentang dia bukan bercakap mengikut tentang pandangan dia ada dia punya penasihat dia. Tapi kita nak bawa, kita hentam tentang sebab dia marah rentas negeri kan, hadirin hadirat rahimakumullah. Padahal dia hanya menakalkan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang petunjuk yang jelas yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berada di tempat yang wabak, kita tak boleh keluar, dan orang yang berada di luar jangan masuk. Itu sistem kuanting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tak ikut, bila mana tak ikut, dia gila tuan-tuan, nak pergi bazar Ramadan jadi habis. Sebenarnya yang berlaku di Terengganu tuan-tuan, saya baru baliklah, baru sampai tuan-tuan ni. Di antara peningkatan kes tuan-tuan yang di Kelantan, dia tak ada bazar Ramadan. Nak rasa bazar Ramadan tuan-tuan, dia masuk ke besuk, Jahanam habis tuan-tuan. Orang adalah sebab orang suka itu. Itu cerita dia tentang dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Quran tuan-tuan, baca Quran. Jangan baca WhatsApp, baca Quran. Yang ketiga, perbanyakkan doa, terutamanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyakkan, dan kena faham apa isi kandungan dia. Saya ringkas, isi kandungannya minta ampun. Kenapa minta ampun? Kita habis Ramadan, Allah tak ampun kita hina. Berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam beberapa firman Allah, Allah merakamkan keluhan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya Nabi Adam alaihi salam, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kamu tak merahmati saya ya Allah, dan kamu tidak ampunkan dosa kami orang yang rugi. Fa illam taghfir wa tarhamni aku minal khasirin, kata Nabi Nuh. Kalau kamu tak rahmati saya, kata Nabi Nuh, kamu tak maafkan saya orang rugi. Bermakna kalau kita hidup tanpa rahmat daripada Allah, tanpa pengampunan daripada Allah, apa nilai kita hidup? Apa nilai kita hidup tuan-tuan? Kita hidup dalam keadaan kita bergelumang dengan dosa. Dan Allah yang Maha Pengasih, sampai kalau kita baca Al-Quran, Allah memasyhurkan, menabalkan bahawa dia ni sangat pengampun pada hamba-Nya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bagi tahu kepada hamba, kata Allah, anni, sesungguhnya saya, ana ghafurur rahim. Kalau kita mengaji bahasa Arab tuan-tuan,
hadirin hadirat, Allah ini dia bukan macam kita manusia. Tetapi bila mana Allah menggunakan taukid, taukid ini penguat. Nabbi ibadi anni, sesungguhnya aku, kata Allah. Allah sebut lagi penguat, ana ghafurur rahim, sesungguhnya aku kata Allah sangat maha pengampun, maha penyayang kepada hamba ni. Bila mana Allah sebut macam tu, kita buat tak kisah tentang ya. Kita banyak dosa, saya bercakap pun banyak dosa, tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah. Tuan-tuan tahulah apa dosa tuan-tuan. Jadi ambil peluang 10 malam yang terakhir ini, tuan-tuan ya, hadirin, kalau boleh lah tuan-tuan, lagu-lagu raya ni kalau tuan-tuan boleh tak dengar lagi bagus. Setengah orang tuan-tuan ya, dia nak dengar lagu raya. Kalau boleh lah, jangan kacau tuan-tuan. Sebelah malam ni nasihat saya lah, katakanlah isteri nak ajak pergi pada Ramadan kompleks tuan-tuan, jangan ajak malam, pergi siang. Kenapa? Malam ni dia, yalah, tuan nak faham maksud saya kan, dia tak berlaku siang Lailatul Qadar, dia berlaku malam. Jadi jangan kacau. Kalau nak pergi juga tuan-tuan hadirin, pergi sebelah siang. Tapi sebaiknya sebelum nak masuk 10 Ramadan tu, kita dah selesai lah segala-galanya, baju anak, baju isteri, kasut, segala-galanya. Jangan kita kacau 10 malam terakhir. Sebab tu Nabi SAW diketatkan tuan-tuan, baju tuan-tuan seluar, hadirin kain sarungnya diketatkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya fokus tuan-tuan. Tuan-tuan kemudian perkara yang seterusnya, kalau mampu beriktikaf, iktikaflah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak berkelapangan, berupaya nak pergi Munawarah atau Masjid Protong yang dekat ini, tuan-tuan buat dekat sini pun tak ada masalah tu. Daripada tuan-tuan kita tak ada iktikaf, ambillah sedikit masa tuan-tuan ya. Kalau tak boleh lama pun tuan-tuan, kita duduk baca Quran, hadirin hadirat berzikir. Kemudian yang terakhir daripada saya, jelaskan kepada isteri, anak, perempuan, walaupun mereka haid, mereka tidak dinafikan mendapat Lailatul Qadar. Kena fahamkan mereka, kerana setengahnya kadang-kadang dia haid, tak ada apa-apa dah nak buat, akhirnya dia leka tuan-tuan. Padahal Allah Maha Adil, Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Siapa yang berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, ketinggian ini, InsyaAllah dia akan dipermudahkan oleh Allah. Itulah sekadar daripada saya tuan-tuan ya. Saya mohon maaf kalau ada bahasa yang terkasar. Semoga-moga Allah mengurniakan kepada saya dan juga hadirin hadirat Lailatul Qadar insya-Allah tuan-tuan. Sebut banyak-banyak tuan-tuan ya. Kemudian biasa kalau tuan-tuan tidur hadirin hadirat dalam mungkin 6 jam, kurangkanlah sikit tuan-tuan ya. Bangun pukul 3, pukul 2 tuan-tuan hadirin hadirat. Kita bangun untuk kita tuan-tuan, manfaat ni. Bayangkan tuan-tuan ya, tuan-tuan, kita tak tahu sama ada kita boleh hidup 80 tahun, 70 tahun, sakit segala macam, mati yang kita tak tahu. Kadang-kadang datang tiba-tiba. Allah nak bagi peluang, dapat satu malam, dapat satu sekali seumur hidup pun dah okey lah. Bayangkan bagaimana kalau Jazimi Allah bagi dekat dia 80 tahun ataupun 30 kali tuan-tuan Ramadan, dia dapat setiap kali itu tuan-tuan Lailatul Qadar. Berapa untung dia? Kan banyak untung Jazimi tuan-tuan ya. Itulah sekadar daripada saya. Sekali lagi saya memohon kemaafan. Aku ma'asamitum, astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.